Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Aiman Muhammad Yunus dan juga saudara Muhammad Najmi bin Mustafa akan membentangkan tajuk isu penyelewengan akidah bagi subjek pengajian akidah. Ini adalah pembentangan KKP kami yang bertajuk sekularisme. Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan teruskan kepada definisi sekularisme. Okay, sebelum kita nak belajar tentang sekularisme ni, kita kena tahu dia punya apa ni. Sekularisme ni dia menerangkan tentang ideologi ataupun fahaman yang macam mana kan. Okay, jadi sebelum saya masuk kepada pengertian bahasa dan istilah, saya terangkan secara umum dulu. Okay, sekular ni merupakan salah satu rancangan daripada golongan orientalis barat dan pemikir-pemikir barat. Okay, cara diorang nak menyuntik ataupun memasukkan pengaruh-pengaruh pemikiran yang salah dalam umat-umat Islam. Okay, sebab apa diorang nak jatuhkan umat Islam ni tak boleh, diorang rasa tak boleh dengan melalui cara mata pedang. Okay, sebab apa? Diorang rasa kalau melalui peperangan dan sebagainya, okay, melalui secara fizikal, okay, yang nampak umat Islam memang akan berkelebihan. Sebab kalau kita tengok daripada sudut sejarah sendiri, kalau mana-mana peperangan, umat Islam banyak memenangi peperangan. Jadi diorang ambil langkah lah, okay, untuk mencipta satu aliran pemikiran, iaitu salah satu ni sekularisme ni, okay, untuk merosakkan amalan hidup seharian umat Islam. Okay, saya pergi kepada pengertian bahasa. Yang pertama, bahasa sekular ni merujuk kepada perkataan Latin iaitu seculum yang bermaksud generasi atau zaman. Okey. Yang kedua, sekular juga dari sudut bahasa bermaksud urusan dan agama itu bertentangan dengan gereja. Okey, maksudnya gereja ni sebenarnya nak cakapnya kalau orang barat kan, diorang ni istilah daripada barat. Okey, diorang ni orang gereja ni kira orang beragama lah. Jadi diorang memisahkan urusan keduniaan dengan urusan gereja. Maksudnya tak bercampur dalam kehidupan seharian diorang. Okey. Seterusnya kepada istilah. Istilah adalah suatu pandangan dalam hidup atau dalam suatu masalah yang berprinsip bahawa agama atau hal-hal agama tidak boleh bercampur dengan kehidupan sosial manusia. Okey, secara umumnya, secara senang ni lah. Okey, sekularisme ni dia memisahkan urusan-urusan agama dengan urusan-urusan keduniaan. Maksudnya urusan agama ni tidak boleh bercampur dengan urusan seharian. Okey, dalam maksudnya tak ada bercampur lah. Agama ni tak ada kaitan dalam kehidupan seharian. Kehidupan seharian lain, okey, agama, waktu part agama lain, tak termasuk dalam kehidupan seharian. Itu pendapat sekularisme. Okey. Yang seterusnya iaitu sejarah kemunculan sekularisme. Okey, yang pertama sekali sekularisme ni dia muncul daripada punca dia muncul daripada selepas daripada pengongkongan gereja dan tindakan mereka yang menyekat pintu penemuan sains dan juga pemikiran. Okay, daripada mula zaman gereja kuat dulu, zaman sebelum zaman Renaissance, sebelum zaman kebangkitan. Zaman tu lah zaman kat mana gereja mula gereja terlalu berkuasa. Kuasa gereja sangat-sangat berkuasa. Dan ni juga gereja banyak melakukan penyelewengan. Macam bukannya diorang tak amanah dengan agama diorang, tapi diorang sendiri menipu. Yang diorang jual surat yang penghapuskan dosa tu. Tu antaranya. Okay, zaman gereja tu satu zaman yang gelap lah. Lepas tu kemudian muncul revolusi orang barat. Revolusi orang Eropah yang menentang golongan agama dan gereja. Zaman ni zaman Renaissance, zaman kebangkitan. Zaman tu yang kat mana orang barat tu dah mula ada sifat inquiry, macam sifat inquiry. Lepas tu ada lagi semangat untuk nak bebaskan, semangat nak menuntut ilmu.
Okay, diorang lepas tu time tu lah diorang menentang pihak gereja, diorang jatuhkan gereja. Gereja time ni memang dijatuhkan lah, lepas daripada zaman Renaissance dan juga zaman kebangkitan. Tu lah, daripada situ lah mulanya munculnya sekularisme. Yang nampak daripada sebab diorang time dulu diorang nampak memang gereja ni penghalang semuanya, penghalang segala-galanya. Gereja ni halang ni tak boleh. Lepas tu gereja juga dia menzalimi dia punya orang dia sendiri. Ya, sampai diorang wujudnya tanamnya rasa sifat ataupun sekularisme dalam diri mereka. Okey, negara Islam yang awal ataupun yang pertama, yang awal melaksanakan sekularisme ini ialah negara Turki, yang merupakan negara Islam yang terawal yang mengamalkan pahaman di bawah pemikiran pahaman sekularisme ini di bawah pemerintahan ataupun pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Nama dia sangat-sangat famous sebab dia dikenal sebagai pengasas Republik Turki. Mustafa Kemal ni dia merupakan seorang yang sangat-sangat pengamal ataupun yang mengarah kepada sekularisme, seorang yang berfikiran sekular. Sekular ni bukan yang maksud mengasingkan agama dengan politik semata-mata, tapi dia mengasingkan agama dengan benda-benda hal dunia, macam contoh dengan pendidikan, dengan kemajuan teknologi dan sebagainya. Dia mengasingkan dia tu. Sebab apa? Dia orang berpandangan ataupun berpendapat Islam ini ataupun agama ini tak boleh membawa kepada kemajuan, tak boleh membawa peningkatan pendidikan dan sebagainya. Macam kalau Mustafa Kemal Atatürk ni, kalau tengok dia punya ataupun prinsip yang dia bawa kat negara dia adalah negara yang pandang ke barat. Kalau tengok kat situ, pandang ke barat kan? Pandang ke barat mana? Dia negara dia kalau ikutkan negara Turki ni, saya dengar kawan saya cerita yang sudah pergi ke Turki. Negara Turki ni adalah hampir 8/10 ataupun 9/10 adalah 70% ataupun 80% adalah Asia, dan hanya 10 atau 20% ke 30% yang barat ataupun barat. Bukan Eropah, barat, maafkan saya, Eropah. Dia pandang kepada Eropah. Dia nak masuk join dengan negara-negara Eropah yang besar macam US dan sebagainya. Bukan US, macam UK. Dia nak pandang ke situ, dia nak ikut sistem situ, ikut cara budaya itu yang dia bawa. Sehingga kan kalau budaya dan sosial doang, sistem sosial doang berubah, banyak berubah. Yang dulunya terkenalnya Turki dengan sebagai Turki Osmaniyah, Kerajaan Osmaniyah, yang Islamnya kuat. Yang sangat, kalau Islamnya kuat maksudnya mestilah ada punya pegangan, adab, akhlak mereka, sosial mereka pun semua mengikut seperti yang Islam tentukan kan. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, benda tu dah kurang. Kalau kawan saya yang pernah pergi tu, dia ceritakan kalau tengok kat sana, walaupun negara itu negara Islam, majoritinya Islam, tapi tak semua berpakaian tudung. Kalau ada yang Islam tu pun dia tak pakai tudung. Kadang-kadang ada yang sekejap pakai, sekejap tutup, pakai time kat masjid, lepas tu bila keluar masjid buka balik. Itu dah jadi budaya mereka. Budaya yang dulunya sentiasa bertudung telah diubah, telah dibawa pemikiran sekular ni. Mustafa Kemal ni bukannya dia, orang sampai ke sekarang orang masih lagi menyanjungi dia. Makam dia punya kubur dia dijaga ketat. Orang-orang Turki tu sendiri pun ramai, masih yang sekarang ni pun masih ramai yang menangis kenangkan dia. Memang dia punya jasa dia kat negara agak besar, sebab masa Perang Dunia Pertama tu yang dia banyak menang perang. Dia banyak menang perang lawan dengan Greece, France. Dia banyak menang. Tu yang jadi dia memang perang-perang yang dia masuk semua kebanyakannya dia menang. Jadi orang sanjung dia.
Macam orang dikatakan juga kan, dia masa dia mati, dia diarak orang-orang berarak daripada bursa, tak silap saya, ke ibu negara sekarang, saya lupa. Dikatakan sebab dia punya semangat sayang kat Mustafa Kamal tu. Padahal sebenarnya dari segi dalamannya, Mustafa Kamal ni dia dah ubah macam-macam, ubah pemikiran Islam yang betul. Dari segi bahaya pemikiran sekular ni, dia tak nampak secara zahir. Dia kalau teliti kita perhatikan, kita akan nampak benda tu. Kalau kita tengok cara orang tu je, kita tak akan nampak dia tu sekular ke apa. Tapi dari segi apa yang dia lakukan, apa yang prinsip dia, apa pegangan dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita pergi kepada prinsip sekularisme. Okey. Apa dia prinsip sekularisme ni? Okey, macam mana aliran pemikiran sekularisme ni? Okay, yang pertama, dia punya prinsip dia adalah aliran ini hendak membaiki hidup insan dengan cara material sahaja. Jadi maksudnya sekularisme ni prinsip dia berpegang kepada material. Okey, dia mementingkan material. Jadi maksudnya dia cakap cara nak memajukan manusia ni, okey, nak memajukan kehidupan manusia, okey, mengadakan pembangunan dan sebagainya, nak jadi maju, okey, kena ada melalui prinsip ni lah, isu sekular ni, iaitu dengan mengenepikan agama. Sebabnya pendapat diorang ni, agama ni mengikat, menerhadkan diorang punya pergerakan ni. Ini pendapat aliran sekular ni lah. Jadinya mereka ni dia nampak hasil daripada benda yang nampak je, material je. Dia tak pentingkan kerohanian ataupun benda yang untuk yang akan datang. Okay. Seterusnya, prinsip yang kedua adalah menyatakan kebenaran sekularisme adalah bebas dari ajaran wahyu dan kenabian. Jadi maksudnya dia nak mengatakan ajaran sekular ni, okey, adalah bebas dan tidak terikat kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, okey, melalui firman-Nya dalam Al-Quran, okey, seperti yang syariatkan dalam Al-Quran, okey, daripada wahyu Allah kepada Nabi melalui hadis. Dan jadi orang sekular ni cakap, okey, pengamalan hidup diorang ni tidak terikat dengan benda-benda tadi lah yang saya sebut tadi. Jadinya diorang ni hidup secara bebas, tidak terikat lah dengan agama. Okay. Itu prinsip diorang. Okay, yang ketiga, prinsip sekular ni, yang ketiga, ilmu sekular bebas dari aspek prinsip-prinsip dan disiplin ilmu itu sendiri. Okey, jadi maksudnya ilmu sekular ni, okey, kalau kita nak belajar apa-apa ilmu pun, kita bebas nak belajar macam mana, kita nak fikir macam mana, bebas. Maksudnya tu sekular, dia lebih kurang macam liberal. Dia macam terbuka, okay, tapi dia terbuka, dia sebenarnya terbuka, dia terlampau terbuka sampai dia mengenepikan agama, macam tu lah. Okay, dia memisahkan agama, okey, dengan urusan keduniaan. Okay, prinsip yang keempat adalah sumber utama kesejahteraan hidup dan pencapaian ilmu, pengetahuan dan pengalaman, okay, adalah akal. Okay, jadi nak cakap ni, segala ilmu, pengalaman semua tu, okay, nak capai kesejahteraan hidup dan sebagainya adalah dengan kemampuan akal manusia sahaja. Okay, maksudnya diorang yakin lah dengan undang-undang yang telah dicipta oleh manusia. Okey, dia orang ikut peraturan, dia rasa lengkap dah. Okey, otak manusia ni memang hebat, Allah kurniakan. Tapi manusia ni, okey, dia punya pemikiran dia adalah terbatas. Okey, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan tidaklah kami kurniakan ataupun berikan ilmu kepada mereka melainkan hanya sedikit daripadanya. Okey, maksudnya tu mafhum ni lah. Jadi maksudnya manusia ni dia punya ilmu tu sangat cerdik. Okey, dia nampak Islam tu mengikat. Tapi sebenarnya hakikatnya kawalan atau panduan Islam tu adalah untuk membebaskan mereka daripada kejahilan dan perkara yang membinasakan mereka pada masa akan datang. Tapi dia orang tak nampak lah semua benda tu. Okey. Yang seterusnya iaitu ciri-ciri sekularisme. Okey, ciri-ciri yang pertama iaitu penolakan aspek kerohanian
dalam kehidupan. Aspek kerohanian ni ditolak oleh oleh golongan-golongan sekular ni. Dalam kehidupan ni tak perlu ada kerohanian, kita tak perlu ada ketuhanan, tak perlu ada agama. Unsur agama ni kita masukkan dalam kehidupan. Macam contoh pekerjaan ke, tak payah masuk dalam tu. Itulah contoh golongan sekular. Dalam kerja ni tak payah. Kalau nak ada riba pun biar je riba. Jangan nak asingkan. Dengan ekonomi jangan nak nak masuk ada muamalat lah. Itu lah macam contoh sekularisme. Lepas tu yang kedua iaitu memisahkan unsur kerohanian dalam politik dan juga sosial. Politik pun sama juga. Dia mengasingkan agama tu dalam dengan politik. Yang benda ni kita biasa dengar. Macam contoh-contoh biasa dengar terutama oleh ahli politik lah. Ahli politik negara-negara lain dan sebagainya. Dia mengatakan agama ni tak boleh bersama dengan politik. Politik mesti berpecah, mesti dipisahkan. Itu yang sangat-sangat jelas lah oleh sekular. Jadi dalam agama, dalam politik ni, dalam pemerintahan tak boleh ada agama, tak boleh masukkan unsur agama. Dalam hukuman, undang-undang contohnya yang paling jelas hukum hudud. Tak boleh lakukan hukum hudud. Tak boleh, kena asingkan. Hukum agama, cara agama tak boleh sama dengan politik. Sosial pun sama. Sosial dalam masyarakat ke, dia kena macam senang cakap. Lepas tu semua sosial semua nak kena asingkan juga. Yang ketiga lepas tu menentang autoriti agama yang dikatakan menjadi penghalang kepada kemajuan. Agama ni dikatakan penghalang lah. Kalau macam negara tu, kalau contoh negara tu yang mengamalkan Islam, mengamalkan agama, mengamalkan hukum Islam, negara tu takkan maju. Kalau negara tu orang kata apa macam jumu'an lah. Itulah pandangan orang. Orang kata Islam ni tak maju, Islam ni tak berkembang. Padahal kalau ikutkan sendiri, lihat pada sejarah-sejarah Islam tu sendiri, siapa dia? Antaranya Ibnu Sina maju dalam perubatan. Soalnya yang tokoh perubatan terkenal. Kenapa boleh je? Padahal dia amalkan Islam, amalkan segala yang disyariatkan oleh Islam. Negara Brunei contohnya lagi. Negara yang amalkan hukum hudud, tapi negara dia antara negara yang maju, negara yang kecil tapi maju. Itu semua adalah dakwaan oleh golongan-golongan sekularisme. Senang cakap, yang golongan sekular ni dia hanya menyatakan ataupun bercakap yang kerohanian ataupun agama ni hanya untuk diri sendiri je. Tak boleh masuk dalam benda lain. Pendidikan, kerja, politik, ekonomi sebagainya tak boleh. Kerohanian agama untuk diri sendiri, untuk amalkan sendiri, untuk amalan je. Sekadar amalan semayang, puasa cukup. Benda-benda tu je, tak perlu apa? Zakat, tak payah pun benda tu. Dia macam sekular asing daripada dengan urusan dunia. Sekular hanya untuk amalan peribadi. Tu lah dia punya pegangan ataupun fahaman daripada golongan sekularisme. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita pergi kepada penyebaran sekularisme melalui pendidikan. Okey, sebelum kita masuk kepada sekularisme ni, kita boleh lihat sekularisme ni dia banyak mempengaruhi golongan-golongan ataupun anak-anak muda. Maksudnya anak-anak muda ni mudah lagi terpengaruh dengan aliran-aliran pemikiran barat ni seperti sekularisme ni. Okey, contohnya melalui trend-trend barat, budaya barat, dan sebagainya lah. Bukan nak kata barat ni teruk, tapi kebanyakannya datang daripada budaya-budaya pemikiran ni, aliran pemikiran ni datang daripada barat. Okey, seterusnya, dan antara punca masuk sekularisme ni juga telah diserap dalam pendidikan. Melalui pendidikan pun boleh ada unsur sekularisme. Kita kena hati-hatilah. Okey, macam mana? Yang pertama adalah apabila kita menghantar menghantar pelajar Islam ke negara-negara bukan Islam untuk belajar. Okey, jadi bila kita hantar pelajar-pelajar yang bukan yang negara yang beragama Islam ke luar negara yang bukan Islam khususnya kan, okey, tanpa budak tu mempunyai ilmu
ilmu ataupun asas agama yang kukuh. Jadi ni merupakan salah satu benda yang berbahaya lah. Sebabnya bila sampai ke negara yang lain nanti, okey, diorang akan menjadi golongan minoriti, okey, dan akan dikelilingi oleh persekitaran yang bukannya budaya Islam lah. Sebabnya bukan negara Islam kan. Jadi tu pun lepas tu bila diorang balik-balik kat sini, balik-balik kat Malaysia, diorang pun akan sebarkan pemikiran tu. Sebabnya lagi pun orang percaya kat diorang kan. Sebabnya golongan intelektual je. Okey. Jadinya tersebarlah fahaman-fahaman ideologi sekularisme dalam kalangan masyarakat kita tanpa kita sedar, melalui pendidikan sendiri. Okey, yang seterusnya adalah disebabkan melonggarkan sukatan pengajian agama atas nama kemajuan akademik. Okey, antara sebab penyebaran sekularisme ni adalah disebabkan guru ni sendiri, okey, tidak diberi peluang untuk mengajar pelajar-pelajar, okey, yang beragama Islam, okey, bagi subjek pengajian Islam khususnya dengan durasi masa yang banyak lah, okey, yang cukup. Okey, dan kalau kita tengok sekarang ni, masa pendidikan Islam dalam masa seminggu hanya 2 jam sahaja. Dan ini dan ada lagi tuntutan untuk kurangkan lagi. Ini merupakan salah satu kesilapan lah. Sebab apa? Sepatutnya subjek pendidikan Islam ni yang perlu diutamakan sebagai asas, dan subjek-subjek sampingan tu berbanding daripada subjek-subjek sampingan tu lah. Penting juga, okey, untuk kita berjaya dunia akhirat. Kita tak boleh ambil dunia je. Maksudnya kita kena sama-sama memartabatkan pengajian Islam. Maksudnya kita kena mengutamakanlah pengajian Islam ni untuk mengukuhkan asas akidah para pelajar khususnya. Okey, seterusnya dalam pendidikan juga disebabkan percampuran lelaki dan perempuan ketika pengajian. Okey, jadi contohnya macam apabila berlaku aktiviti berkumpulan misalnya kan. Jadinya kat sini berlakulah percampuran antara lelaki dengan perempuan. Jadi adalah berlaku mulalah lupa batas pergaulan antara lelaki dengan perempuan. Diorang cakap tak apalah, ni berkumpulan je kan, bukan je nak buat apa-apa. Tapi sebenarnya dalam hakikatnya sebenarnya mereka sedang mengenepikan agama. Tanpa mereka sedar lah. Kita pun kadang-kadang tak sedar. Sebenarnya agama ni sentiasa perlu dilaksanakan. Okey. Yang seterusnya kita pergi kepada faktor perkembangan golongan sekular. Yang pertama iaitu sebab berlakunya sekular ataupun berkembangnya sekular ni adalah pegangan akidah yang lemah. Kita mengetahui, kita dapat tahu akidah ni merupakan satu aspek yang penting, satu perkara yang penting dalam diri. Akidah ni merupakan asas ataupun tapak kepada Islam dalam diri seseorang mempunyai tapak iaitu akidah. Kalau tapak tak kuat, akidah seseorang itu lemah, tak beberapa yakin dengan yang telah ditentukan dalam Al-Quran, hadis, sunnah, ijma' ulama semua, dia akan mudah untuk digauli oleh nasihat-nasihat luar. Tu pegangan akidah ni merupakan satu perkara yang penting. Akidah yang lemah akan menyebabkan kekurangan atau akan menyebabkan kita kurang percaya, kurang yakin dengan yang telah ditetapkan oleh Allah, kurang yakin dengan apa yang telah disyariatkan tu macam rasa macam tak sesuai. Kalau kita betul-betul yakin apa yang setiap disyariatkan, apa yang telah ditetapkan semua tu kita akan betul-betul yakin dan akan ikut. Dia berlakunya sekular, rasa tidak yakin dengan kemajuan Islam, rasa tidak yakin dengan Islam ni boleh memajukan, rasa Islam ni terhalang. Tu semua buat tak yakin dengan itu Islam tu sendiri. Yang kedua, penjajahan barat. Okey. Negara-negara barat ni banyak menjajah negara-negara, terutamanya negara Asia seperti termasuklah negara Malaysia tu sendiri. Dengan penjajahan barat ni dia banyak mendatangkan kesan buruk terutamanya dari segi pemikiran. Pemikiran memang itu yang bukan satu yang dibawa oleh macam satu objektif yang diorang bawa. Nak bawa pemikiran barat. Contoh pemikiran barat memang dia kalau dulu melalui penjajahan, sekarang ni melalui penjajahan minda ataupun melalui penjajahan teknologi. Diorang tak payah nak datang ke Malaysia lagi untuk nak menyebarkan pemikiran mereka.
boleh sekadar daripada video-video, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Penyebaran idea tu ataupun penjajahan tersebut, penjajahan minda tersebut, penjajahan negara tersebut akan menyebabkan ada yang segelintir ataupun ada golongan yang mudah untuk terikut, mudah untuk terikut-ikut dengan apa yang dibawa. Kokonon katanya ikut trend. Itu yang menyebabkan puncanya lagi, berkembangnya lagi sekular. Diorang mula fikir, oh ni tak boleh, betul kan, ni tak boleh pakai ni. Diorang terpengaruh dan telah dipengaruhi oleh golongan barat. Dipengaruhi oleh video-video, dipengaruhi oleh kata-kata orang barat. Kurangnya, dan juga punca daripada kurangnya, lemahnya akidah. Itu merupakan katanya yang dikatakan tadi, akidah itu adalah tapak-tapak asas. Yang ketiga iaitu kegagalan sistem pendidikan negara. Sistem pendidikan negara ni merupakan satu perkara yang penting, iaitu mereka pendidikan negara mestilah menekankan tentang pendidikan Islam. Bukannya semasa umur mereka dah lanjut usia baru, bukan lanjut macam dah masa peringkat menengah ke baru nak mula pendidikan Islam, tapi mesti daripada awal. Pendidikan Islam tu bukan aspek yang penting. Daripada sekolah menengah perlu juga diteruskan, tak boleh stop kat itu saja. Dan pendidikan ni juga bagi pada dua, iaitu pendidikan di sekolah dan juga pendidikan di rumah. Kita boleh bagikan pendidikan kepada dua, iaitu pendidikan di sekolah dan juga pendidikan di rumah. Pendidikan di rumah ni merupakan juga yang paling merupakan penting. Sebab apa? Ia merupakan pendidikan yang paling awal yang diperolehi oleh budak-budak tu. Murid-murid akan dapat pendidikan daripada rumah dulu. So ibu bapa merupakan memainkan peranan yang penting dalam membentuk akidah yang betul dan tidak mudah terseleweng dengan pemikiran yang salah seperti pemikiran sekularisme. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita akan teruskan pembentangan kepada kesan fahaman sekularisme. Okey, kesan fahaman sekularisme dalam Islam. Okey, sebenarnya banyaklah kesan fahaman sekularisme ni dalam kehidupan kita seharian, terutamanya dalam penghayatan Islam tu dalam kehidupan seharian kita ni. Okey, antaranya kesan sekularisme ni, yang pertama kita boleh lihat adalah budaya barat yang menjadi-jadi, menyebabkan keruntuhan akhlak. Okey, jadi kalau kita tengok balik kan, macam hampir setiap rumah ada televisyen, ada komputer. Setiap individu lah, tak ada rumah lah, individu mesti ada. Sekarang ni dah ada telefon pintar kan. Jadi maksudnya dekat situ lah boleh mudah terpengaruh dengan budaya-budaya ataupun adat, trend-trend daripada luar, barat yang mengarut, tidak yang merosakkan lah. Jadi daripada situlah kita punya anak-anak muda ni mudah terpengaruh. Contohnya macam aplikasi yang memaparkan joget sebagainya. Perempuan pun mula hilang maruah entah ke mana. Jadi kat situlah kesan sekularisme ni okey dapat dilihat, di mana maksiat tu sedang dalam proses pembiasaan, okey, dibiasakan dengan maksiat, okey, dibiasakan tengok TV, tengok benda-benda lawa semua tu. Bila dah biasa, nanti dia akan ketepikan agama. Jadi macam itulah mulanya sekularisme ni, antara sebab dia lah. Okey, yang seterusnya adalah ketidakadilan dalam kepimpinan. Okey, berlakulah ketidakadilan dalam kepimpinan ni, antara kesannya lah sekularisme ni. Okey, sebab apa? Kepimpinan ni sepatutnya seorang pemimpin ni dia kena memimpin, okey, dengan atas dasar untuk yang pertama adalah untuk untuk memartabatkan Islam dan untuk melaksanakan hukum-hukum Islam. Okey, dan juga untuk membantulah apa yang patut, okey, untuk rakyat dalam satu dalam jagaan dia. Okey, tapi kalau ada unsur-unsur sekularisme ni, dia tidak akan menjadikan agama tu sebagai satu panduan. Maksudnya dia akan mengenepikan agama lah. Jadi contoh, maksudnya dalam apa-apa urusan
ataupun keputusan yang dibuat, dia tidak berpandukan kepada agama. Sebab apa? Agama pun dia dah ketepikan. Jadi inilah antara kesan-kesan sekularisme ni. Okey, bila kepimpinan tu sendiri tidak berlandaskan agama, jadi mulalah terpesong daripada matlamat yang sebenar. Jadi berlakulah benda-benda yang tidak sepatutnya, rakyat pun teraniaya dan sebagainya. Okay, seterusnya, yang ketiga adalah soal agama dipandang hanyalah sebagai upacara ritual semata-mata. Okey, yang ketiga ni, okey, yang paling biasa kita lihat dalam kalangan masyarakat kita hari ni. Okey, contohnya macam solat. Okey, solat tu dah jadi macam budaya dan adat. Okey, kehidupan seharian. Okey, maksudnya bukannya dia menganggap Islam ni adalah salah satu agama yang dianut sebagaimana agama-agama lain. Sedangkan Islam ni bukan. Islam ni ya'lu wa la yu'la alaih. Maksudnya satu-satunya agama, okey, yang paling tinggi, okey, dan diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Maksudnya agama Islam ni sepatutnya dijadikan cara hidup. Cara hidup dalam amal, dalam pergaulan, dalam muamalat. Dalam apa, setiap apa kita buat, kita jadikan Islam sebagai asas panduan supaya tidak terpesong. Okey, yang keempat adalah perundangan Islam tidak dijalankan. Okey, perundangan Islam ni maksudnya undang-undang lah atau peraturan-peraturan Islam tidak dijalankan. Okey, sebab apa? Sekularisme ni dia mengenepikan agama kan. Jadinya segala peraturan-peraturan telah disyariatkan Islam. Contohnya hudud. Okey, contohnya hudud lah, mudah sekali. Okey, hudud. Hudud ni walaupun bukan terhadap orang bukan Islam pun. Tapi untuk orang Islam ni, tapi orang bukan Islam pun sibuk duk nak menghalang hudud ni sebab kata kejam. Sebenarnya hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah ni adalah hukum yang terbaik untuk hamba-hambanya. Tapi manusia ni pemikiran dia terbatas. Dia lagi percaya dengan undang-undang yang dibuat oleh akal manusia yang cetek ni. Okey, yang seterusnya adalah pendidikan. Pendidikan lebih mementingkan hal-hal dunia tanpa mengira kepentingan jiwa dan iman yang diperlukan. Okey, jadi pendidikan sekarang ni, okey, bilanya agama tu tidak lagi menjadi satu benda yang sebati, okey, dalam kehidupan dia ataupun satu benda yang dipegang lah panduan. Jadinya dia akan pendidikan pun, dalam aspek pendidikan pun akan mula mengenepikan konteks-konteks pengajian pendidikan Islam. Maksudnya yang berkaitan dengan agama lah, kerohanian. Jadi akan berlaku pembelajaran dalam bentuk material saja untuk mencapai sesuatu yang nampak. Maksudnya untuk mencapai kejayaan dunia je. Sedangkan kita perlulah sebagai hamba ni, okay, kita perlulah seimbang, okay, dengan untuk menguruskan diri supaya berjaya di dunia dan berjaya di akhirat juga. Okay. Seterusnya yang keenam adalah menghiraukan konsep muamalat yang disyariatkan oleh Islam. Okay, konsep muamalat ni maksudnya perniagaan lah. Maksudnya berlakulah riba dan sebagainya. Okay, sebab apa? Sebab dia mengenepikan Islam. Sama je, semua sebab dia. Okay, sebabnya dia menganggap urusan-urusan macam perniagaan dan sebagainya ni bukannya ni aku tengah berniaga, bukannya solat. Faham tak? Dan kalau kita tengok balik, banyaklah benda tu berlaku. Macam contohnya waktu solat dia pakai telekung, okay, tutup aurat semua komplit, okay, tutup. Tapi bila dah keluar, okay, bercampur dengan masyarakat, mulalah free hair, okay, menunjuk-nunjuk, buka sana buka sini. Tu sebab apa dia cakap waktu solat tu waktu untuk agama, waktu benda lain agama tak ada kacau. Itu silap lah. Itu fahaman yang silap lah. Sebenarnya agama ni adalah merupakan salah satu panduan kehidupan yang melengkapi seluruh aspek kehidupan manusia, bukan saja dari aspek ibadat. Semualah akhlak, pergaulan dan sebagainya. Okey, yang seterusnya iaitu cara mengatasi. Okey. Cara mengatasi masalah ataupun penyelewengan akidah sekularisme. Yang paling penting iaitu adalah mempelajari ataupun menguasai bidang ilmu, khususnya bidang ilmu akidah. Macam yang diterangkan tadi, akidah ataupun ilmu tauhid merupakan satu ilmu yang paling asas dalam Islam. Dalam seseorang ataupun dalam agama, dalam seseorang yang punya agama, ilmu akidah ni merupakan satu benda yang paling asas, benda paling penting. Sebab apa? Akidah adalah asas ataupun tapak
pada benda-benda lain. Solat dan syariah, muamalat dan sebagainya. Dengan akidah yang kuat, kita akan dapat mengetahui, kita yakin dengan setiap yang ditentukan oleh Allah. Kita yakin dengan setiap yang disyariatkan. Kita yakin dengan setiap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita yakin. Bila kita yakin, kita tak akan mudah tak akan mudah terpedaya dan diseleweng dengan pemikiran-pemikiran yang salah, seperti pemikiran sekularisme, liberalisme, pluralisme dan sebagainya. Dan juga pemikiran ajaran-ajaran penyelewengan akidah yang berlaku, yang wujud dalam Malaysia seperti Syiah, Qadiani dan sebagainya. Itu antara ciri, cara mengatasi yang paling penting, iaitu akidah, menguasai bidang ilmu akidah. Yang kedua iaitu mendidik masyarakat sekeliling. Masuklah macam rakan. Kalau kita ada rakan yang kita nampak macam pemikiran dia lain, ataupun kita tengok gaya dia macam dia ni macam tak kena ke apa kan, kita sendiri tahu dia tu macam mana. Lepas tu kita dapat tahu macam mana dia, dari segi cara dia bercakap, dari segi idea yang dikeluarkan, kita boleh tahu. So bila kita dah tahu tu, tanggungjawab kita sebagai masyarakat sekeliling, sebagai masyarakat Islam, kena kita didik dia betul. Kita didik dia balik, kita terangkan dia balik, bagi tahu apa yang betul, terangkan dia betul-betul, ikut kaedah yang sepatutnya. Tak bukannya marah-marah, bukannya maki-maki, tak. Kita kena ikut kaedah yang sebetulnya, tegur, bagi tahu ilmu, bagi tahu fakta, bagi tahu dalil-dalil, hujah-hujah sikit untuk dia boleh terima dan juga dia boleh betulkan pemikiran dia boleh. Itu tanggungjawabnya, pentingnya masyarakat. Hidup masyarakat bukanlah sekadar kita bertegur siapa sahaja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, macam tu ya, bukan. Kita kena saling bantu-bantu. Sama ada masalah keluarga ke masalah peribadi, masalah keluarga tak boleh. Masalah macam contoh dia ada masalah, kita kena bantu mana yang boleh. Lepas tu masalah dari segi masalah fahaman, masalah pemikiran, kita kena bantu juga betulkan pemikiran. Kalau kita tak betulkan pemikiran dia, siapa lagi yang betulkan? Kalau jangan sampai dia yang betulkan pemikiran kita, jadi tak pasal-pasal pemikiran kita yang dibetulkan, daripada dibetulkan dia menjadi sekular. Jangan sampai macam tu pula. Itulah kita sebagai yang keduanya, iaitu tanggungjawab kita sebagai masyarakat. Okay, yang ketiga iaitu memilih pemimpin yang jujur dan amanah. Okay, jujur dan amanah sebagai pemimpin Islam. Penting dalam negara Islam terutamanya. Kalau pemimpin tu sendiri dia tak jujur dan amanah dalam jawatan dia, kalau dia jujur dengan amanah, dia tahu apa yang penting, dia tahu apa yang tanggungjawab dia sebagai pemimpin Islam. Mesti yang pertamanya sekali menegakkan agama Islam. Itu yang paling penting. Bukannya nak daulatkan, nak sama rata, tak. Dia mesti objektif utama dia, ataupun tu dia punya prinsip utama dia, Islam nombor satu. Apa-apa pun Islam nombor satu. Itulah kalau pemimpin tu jujur dan amanah. Lepas tu jujur dengan amanah ni juga kita dapat mengetahui, kita dapat tahu dia tak adalah buat tipu, dia tak adalah macam masukkan unsur-unsur yang tersirat dan sebagainya. So tu adalah satu perkara yang penting. Zaman-zaman dulu yang punca-puncanya antaranya adalah sebab pemimpin tu sendiri yang tak amanah, tak jujur. Dia tu macam Mustafa Kamal Atatürk tu sendiri, dia ada masukkan macam propaganda dulu masa nak wujudkan Republik Turki tu. Tu lah. Kalau pemimpin tu memang kita tak dapat tahu, tapi kita tahu dari segi, kita dapat tahu orang tu macam dari segi amalan dia, tengok pelakuan dia, adab dia, cara dia tu sendiri. Kita takkan tahu dia punya isi hati dia sendiri kan. So kita pilih berdasarkan agama. Itu merupakan paling penting dalam pemilihan pemimpin. Okay, itulah sekian saja daripada saya untuk dalam pembincangan sesi kali ini. Okay, insyaAllah seterusnya habis kita pergi kepada kesimpulan lah. Kesimpulan bagi tajuk sekularisme ni. Yang pertama yang kita perlu tahu tentang sekularisme ni adalah, saya letak dulu. Tentang sekularisme ni adalah dia merupakan salah satu
senjata. Okey, panah beracun, dia ibarat panah beracun yang tidak nampak, faham tak? Tapi dia menepati sasaran. Okey, panah beracun tu daripada musuh lah. Kita lah sasarannya. Kita tak nampak macam mana musuh tu, okey, dia punya cara dia untuk memadamkan cahaya Islam ni. Sebabnya orang-orang kafir ni dia tak akan berhenti, okey, untuk menjatuhkan dan untuk menjatuhkan umat Islam ni lah. Okey, dia tak akan berhenti sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sadaqallahul azim. Maksudnya tidak akan redha Yahudi dan Nasrani itu sehingga kamu mentaati ataupun mengikuti telunjuk mereka. Jadi maksudnya itu mafhum daripada ayat tu. Jadi daripada ayat ni sendiri Allah Taala mengiktiraf melalui firman Allah sendiri yang kata orang kafir ni tidak akan berhenti, okay, untuk merosakkan, untuk menyesatkan umat-umat Islam ni, supaya dia lari daripada ajaran Islam yang sebenar. Jadinya kita ni sebagai umat Islam ni perlulah berhati-hati dengan aliran pemikiran, bukannya sekular je, dengan adik-beradik sekali. Dia ada brotherhood dia, brotherhood, sisterhood dia. Okey, sekularisme, liberalisme, hedonisme, banyak lagi lah, pluralisme, tu semua dia punya cabang-cabang dia. Itu semua aliran pemikiran yang kita tak nampak halus. Dia bukannya daripada peperangan, perang-perang pedang-pedang, tapi dia peperangan maya, maksudnya benda yang tak nampak lah. Jadinya kesimpulannya, kita ni perlulah mengukuhkan asas ilmu agama, okay, sentiasa berguru dengan guru-guru yang Rabbani, yang terkenal dengan dia punya kejujuran dia dalam menyampaikan ilmu agama. Jadi sekian, itu saja daripada saya untuk tajuk sekularisme ni, saya dan Alif Aiman. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.